Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang PJ City, yang mana Sabah comeback dengan kemenangan 2-1 ke atas PJ City hasil jaringan dari Taiki Kagayama dan juga Irfan Fazail. Manakala untuk pasukan PJ City, siapa lagi kalau bukan Derelok, antara the best local striker untuk season kali ini. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan, yang mana perlawanan ini kedua-dua pasukan menunjukkan corak serangan dan juga corak bertahan yang bagus dalam mengekang asakan lawan. Jadi saya akan mulakan ulasan kali ini dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah perkara positif dan juga perkara yang saya suka tentang pasukan Sabah dalam perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka adalah tentang defense department mereka yang diketuai oleh kapten mereka, iaitu Rawisan Batuil bergandingan dengan Hanafi Tokyo, yang mana boleh saya katakan dua center back pasukan Sabah pada perlawanan semalam telah menunjukkan satu aksi yang bagus dari segi man marking, yang mana mereka berjaya untuk merantai pergerakan serangan ataupun bahagian serangan pasukan PJ City daripada bergerak bebas dan berada dalam kedudukan yang mudah ataupun kedudukan yang kosong untuk menerima umpanan daripada hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain-pemain sayap PJ City pada perlawanan semalam. Kita boleh lihat bagaimana Rawisan Batuil dan juga Hanafi Tokyo dalam menjaga ataupun marking Derelok daripada bergerak bebas. Boleh kita tengok juga mereka tidak membiarkan Derelok berada dalam kedudukan yang kosong dan sebagainya. Jadi apabila pergerakan pemain-pemain di bahagian serangan pasukan PJ City dijaga dengan rapi oleh dua center back pasukan Sabah ini, maka pasukan Sabah berjaya untuk menghalang gerakan-gerakan serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan PJ City. Ditambah pula backline pasukan Sabah, mereka pandai untuk membuat offside trap. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai pembacaan game yang bagus, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat PJ City lebih kepada direct and long football, iaitu mereka akan cuba sedaya upaya menghantar ataupun supply bola ke bahagian hadapan dengan membuat hantaran-hantaran jauh untuk mencari Derelok. Jadi di bahagian defense department pasukan Sabah back four semalam, mereka telah beberapa kali berjaya untuk melakukan offside trap untuk memastikan yang pemain serangan pasukan PJ City berada dalam kedudukan offside sewaktu menerima bola. Jadi disebabkan disiplin yang ditunjukkan, komunikasi yang bagus, pembacaan game yang bagus, man marking yang bagus di bahagian backline pasukan Sabah telah memberikan advantage kepada mereka untuk mengekang asakan pasukan PJ City yang boleh dikatakan terlalu direct dan juga mengharapkan kepada target man sahaja. Jadi itu perkara pertama yang saya suka tentang Sabah di bahagian pertahanan mereka. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Sabah yang positif juga adalah di goalkeeper, yang mana Khairul Fahmi pada perlawanan semalam telah menunjukkan aksi yang konsisten dan juga cemerlang dalam mematahkan beberapa percubaan berbahaya daripada pasukan PJ City, antaranya rembatan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Kogi dan juga diving header yang ditanduk oleh pemain PJ City, iaitu Karim Muhaimin. Memang orang kata apa, wonderful save lah yang ditunjukkan oleh Khairul Fahmi. Jadi untuk defense department dan juga goalkeeper pasukan Sabah semalam, mereka telah menunjukkan aksi yang konsisten dalam menjaga mereka punya kawasan bertahan daripada ditembusi oleh pemain-pemain serangan pemain-pemain serangan pasukan PJ City. Itu perkara yang kedua yang boleh saya katakan tentang pasukan Sabah. Perkara yang ketiga yang sebenar-benarnya saya suka tentang pasukan Sabah adalah di second half, yang mana di second half barulah kita nampak yang pasukan Sabah mula untuk start engine untuk menjadi lebih advance ketika menyerang, yang mana ketika first half boleh dikatakan pasukan Sabah sedikit slow ataupun perlahan dalam gerakan-gerakan menyerang, kecuali dalam 5 minit yang terakhir di first half. Tetapi bila mana masuk second half, kita boleh tengok beberapa percaturan telah ditukar oleh Dato' Ong Kim Swee untuk memastikan yang Sabah bermula dengan lebih pantas dan lebih ofensif bagi menyerang pasukan PJ City dalam mendapat
mendapatkan gol awal melalui Taiki Kagayama, yang mana kita boleh tengok Nazirul Naim boleh dikatakan berperanan lebih ofensif dan bertindak sebagai second striker untuk membantu Amri Yahya di bahagian hadapan. Dan hasil daripada gerakan tersebut, maka pasukan Sabah dapat gol penyamaan daripada Taiki Kagayama. Jadi percaturan di second half yang diubah oleh Dato' Ong Kim Swee untuk menjadikan Sabah lebih ofensif dan lebih menyerang pada second half telah membuahkan hasil apabila Sabah berjaya untuk mendapatkan gol melalui Taiki Kagayama dan juga mendapatkan gol melalui Irfan Fazail. Itu yang ketiga yang saya sukalah tentang perubahan Sabah ketika second half yang lebih ofensif dalam menyerang. Itu yang ketiga. Yang keempat yang boleh saya katakan tentang pasukan Sabah yang boleh saya puji lagi adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Taiki Kagayama, Gary Steven Robert dan juga Stuart Wilkin. Apakah peranan mereka ini? Boleh saya katakan Gary Steven Robert adalah lebih kepada untuk membantu bahagian pertahanan ketika bertahan, sebab dia adalah typical defensive midfielder. So kerja-kerja kotor di bahagian tengah berjaya dilakukan dengan baik oleh Gary Steven Robert dalam menghalang pergerakan ataupun build up yang dilakukan oleh pemain PJ City di bahagian tengah, sehingga pemain PJ City hanya berpaksikan kepada winger untuk menyerang disebabkan kekentalan yang ditunjukkan oleh Gary Steven Robert dalam menghalang build up pasukan PJ City di bahagian tengah. So Gary Steven Robert berjaya buat kerja dia dengan baik lah pada peluang semalam. Manakala untuk Stuart Wilkin dan juga Taiki Kagayama, saya suka dua player ni. Taiki Kagayama yang saya suka tentang Taiki ni adalah daripada segi work rate dia, yang mana boleh dikatakan pemain yang paling rajin di atas padang adalah Taiki pada peluang semalam apabila beliau berada dalam sekeliling padang untuk mendapatkan bola, dan dia jugalah yang menggerakkan bola ke bahagian hadapan. Sebab apa? Sebab dia adalah playmaker. Di samping itu, Taiki Kagayama dibantu oleh Stuart Wilkin, yang mana boleh dikatakan banyak pergerakan yang dilakukan oleh Taiki Kagayama banyak dibantu ataupun di follow up oleh Stuart Wilkin di belakang ataupun di tepi beliau. Jadi apabila ada bantuan yang dilakukan oleh Stuart, maka gerakan serangan ke arah gawang PJ City akan lebih efisien dan akan lebih terhasil lah. Yang mana Taiki kalau dia dapat bantuan pada Stuart akan stay dekat dia, dan Stuart lah yang akan membuat final passing ataupun hantaran ke dalam kotak penalti untuk mencari target man mereka, iaitu Amri Yahya ketika first half pada peluang semalam. Jadi itu yang saya suka untuk pasukan Sabah. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Sabah adalah pada perlawanan semalam, bagaimana teknik mereka menyerang. Boleh dikatakan mereka menyerang menggunakan bahagian sayap, iaitu Fahar Roslan disupport oleh Umar Baceng, atau Linus di bahagian kiri sebagai left back, dan juga sentiasa support Maxius Musa, dan juga di bahagian support untuk Nazirul Naim di bahagian kiri dan sebagainya. Jadi apabila Sabah banyak untuk menyerang di bahagian sayap dan juga ada bantuan daripada bahagian tengah antara Taiki dan juga Stuart Wilkin ni, banyak pergerakan Sabah berjaya link up dengan baik, iaitu bagaimana mereka boleh melakukan switch play dengan mudah, bagaimana mereka boleh buka game dengan mudah, bagaimana mereka boleh mencari target man dengan mudah. Jadi boleh dikatakan daripada segi idea, daripada segi orang kata apa, adaptation taktikal dalam padang, mereka punya pergerakan kita nampak dengan jelas bagaimana flow dia, bagaimana Sabah menyerang di bahagian kanan, bagaimana Sabah menyerang di bahagian kiri, bagaimana Sabah menyerang di bahagian tengah. So kita nampak pergerakan-pergerakan tersebut. Tetapi ada satu masalah dalam bentuk serangan pasukan Sabah ini, iaitu apa? Iaitu di bahagian serangan juga. Walaupun Amri Yahya bermain dengan sangat baik, beliau boleh link up dengan baik, ada beberapa hantaran yang berjaya dilakukan oleh pemain Sabah kepada beliau melalui hantaran lintang ataupun crossing ataupun cutback ataupun through passing dan sebagainya. Tetapi boleh dikatakan kebanyakannya, banyak hantaran-hantaran lintang ataupun cutback ataupun passing yang diberikan ke dalam kotak penalti gagal disambut dengan baik oleh barisan hadapan pasukan Sabah. Dan kemasukan Irfan Fazail pada peluang semalam, barulah kita nampak movement dan juga gerakan passing yang lebih better untuk pasukan Sabah, sehingga Irfan berada dalam kedudukan yang mudah untuk menjaringkan gol apabila menerima hantaran daripada Maxius Musa. So kat sinilah yang Sabah sebenarnya kena perbaiki, iaitu di final execution mereka. Bagaimana mereka nak menjadikan
pergerakan ataupun flow ataupun serangan yang telah mereka ciptakan dengan baik, gerakan menyerang yang dah diciptakan dengan baik, bagaimana mereka ingin menyudahkan perkara-perkara tersebut kepada jaringan. Selalunya itu yang menjadi pada masalah untuk bahagian serangan Sabah. Sebelum ni Embalo, memang Embalo tak boleh nak link up dengan baik, so Embalo tak boleh nak score. Kali ni Amri dah boleh link up dengan baik, tetapi kadang-kadang situasi ataupun positioning beliau tidak berada dalam keadaan yang baik untuk menerima bola tersebut. Dan ada juga apabila beliau berjaya menerima bola tersebut, beliau gagal untuk convert kepada jaringan. Jadi di bahagian final third ataupun di bahagian attacking force pasukan Sabah, mereka perlu perbaiki daripada segi penyudah, daripada segi positioning dan juga decision making untuk memastikan yang gerakan serangan mereka yang telah tercipta mampu untuk menjaringkan gol dalam setiap perlawanan. So itulah bahagian yang paling crucial, paling kritikal untuk pasukan Sabah adalah di bahagian attacking force. Untuk defend, midfield dan juga winger, boleh dikatakan semua memang dah improve dan ada perubahan yang baik dari game ke game. Tetapi di bahagian serangan masih lagi sama, cumanya Amri lebih better daripada Embalo daripada segi link up, daripada segi work rate. Cuma kena baiki daripada segi penyudah sahaja untuk pasukan Sabah. Manakala kita masuk pula untuk pasukan PJ City. Untuk pasukan PJ City, this is PJ City. Apabila mereka bermain, kita tahu ini adalah corak yang PJ City amalkan dan juga terapkan dalam setiap game mereka, iaitu mereka akan menyerang menggunakan winger dan juga mendapatkan support daripada wingback mereka sekiranya menyerang di bahagian kanan ataupun kiri. Ruven Tieren akan naik dan sebagainya. Dan perkara yang terakhir yang mereka buat adalah mereka akan mencari Derelok di bahagian striker untuk dijadikan sebagai target man. Cumanya pada perlawanan ni boleh dikatakan banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PJ City terperangkap dalam perangkap offside yang dilakukan oleh pasukan Sabah yang bermain dengan defensive line yang agak tinggi, dan mereka punya backline tu pandai untuk buat offside trap. So dalam situasi ini PJ City punya gerakan banyak terbantuk lah, yang mana kita boleh tengok banyak hantaran ke hadapan terpaksa berhenti disebabkan terperangkap dalam offside trap. Jadi untuk PJ City, mereka perlu perbaiki daripada segi timing untuk passing dan juga timing untuk lari ketika menerima passing tersebut, untuk memastikan yang mereka mampu avoid ataupun mengelakkan daripada terperangkap dalam offside trap yang dilakukan oleh pasukan lawan sekiranya mereka ingin kekal bermain begitu sepanjang saingan Liga Super. Jadi itu yang perlu diperbaiki oleh pasukan PJ City. Daripada segi mereka punya passing quality dah memang superb, daripada segi support daripada fullback ataupun wingback mereka dah memang bagus, winger mereka boleh buat kerja, striker mereka boleh score gol, set pieces mereka berbahaya. Cumanya mereka perlu baiki daripada segi untuk elakkan buat mistake-mistake kecil seperti offside yang berulang kali dalam satu game ketika mereka menyerang. Dan yang mereka juga perlu perbaiki daripada segi defense, iaitu boleh dikatakan sejak akhir-akhir ni defense department pasukan PJ City agak kurang, terutamanya untuk membentuk balik back 5 di belakang. Kita tahu ketika menyerang PJ City akan menggunakan back 3 dan wingback akan lebih ofensif untuk membantu ke hadapan, tetapi dalam beberapa game kebelakangan ni boleh dikatakan transisi ataupun di bahagian defense department pasukan PJ City, wingback mereka lambat untuk cover balik mereka punya tempat untuk membentuk back 5. Boleh dikatakan mereka agak leka untuk bertahan dan mereka lebih eager untuk menyerang sehingga lupa cover balik mereka punya space, dan mereka senang kena counter dan juga gerakan-gerakan laju daripada pemain pasukan lawan dalam menembusi mereka punya pertahanan. So mereka perlu lebih berdisiplin, transisi mereka perlu perbaiki dan mereka perlu lebih fokus dalam setiap game untuk memastikan yang mereka tak buat mistake yang sama berulang kali dalam satu perlawanan. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.